Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya bersama dengan ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai sebuah topik iaitu berkaitan dengan teori terapi gesture. Baiklah, nama saya adalah Nurul Atirah binti Abdul Munir. Nombor kad matrik D1821065. Jadi pada bahagian saya akan menerangkan mengenai latar belakang tokoh dan matlamat. Okey, kita mulakan dengan latar belakang tokoh. Baiklah, pada teori terapi gesture ini, nama bagi pelopor teori ini adalah Friedrich Salomon Peirce. Beliau lebih dikenali sebagai Peirce, di mana beliau telah berjaya memperkembangkan teori ini dengan berpandukan psikologi gesture yang telah diasaskan oleh Max Wedemeyer serta Wolfgang Kohler. Kesemua tokoh ini telah berpendapat bahawa manusia sebenarnya selayaknya dilihat melalui keseluruhan serta tidak berasingan di antara satu sama dengan yang lain. Perkataan gesture itu sendiri di dalam bahasa Jepun membawa maksud keseluruhan. Baiklah, selanjutnya Peirce juga telah dikatakan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan terapi gesture ini untuk mengisi ruang-ruang kosong psikoanalisis. Peirce juga telah melihat bahawa manusia pada keseluruhannya mempunyai setiap bahagian. Bahagian yang bagaimana? Contohnya, bahagian seperti manusia ni mempunyai perasaan. Perasaan yang bagaimana? Perasaan sedih, perasaan gembira, perasaan teruja, perasaan yang ada pada manusia dan pengalaman yang telah terjadi ataupun telah dilalui oleh manusia itu sendiri serta banyak lagi. Baiklah, semua ini antara perasaan dan pengalaman telah menyebabkan manusia ni menjadi seorang yang unik. Pada mulanya, manusia merupakan satu. Akan tetapi manusia telah mula berkembang. Pada peringkat seterusnya, apabila mengalami perasaan yang sedemikian, sehinggalah menyebabkan manusia-manusia ini kehilangan semua bahagian tersebut. Selain itu, manusia juga mencuba dengan bersungguh-sungguh untuk melengkapkan semula gesturnya. Gestur itu yang bermaksud keseluruhan dengan menyatukan semula setiap bahagian yang telah terpisah di dalam satu unit secara menyeluruh. Secara umumnya, sebenarnya teori terapi gestur ini telah mempersepsikan manusia ni bertanggungjawab kepada setiap tindakan atau tingkah laku yang dilakukannya. Serta terapi ini juga memberi fokus kepada di sini dan sekarang. Peirce juga telah menyatakan bahawa jika seseorang itu selalu untuk memikirkan masa depannya, ia akan menyebabkan seseorang itu mengalami perasaan kebimbangan. Oleh sebab yang demikian, Peirce telah menekankan bahawa kewujudan yang ada dalam dunia sekarang ni serta terus-menerus fokus terhadap diri sendiri malah akan menyebabkan manusia tu bersedia untuk merasai akan kewujudan masa yang sekarang. Maksudnya Peirce ni dia suruh setiap manusia ni bersedia dengan diri sendiri, fokus pada diri sendiri, beri kefahaman pada diri sendiri untuk bersedia dengan dunia realiti yang sebenar. Sebab manusia tak akan tahu setiap ujian yang dia akan datang pada dalam hidup dia sendiri. Jadi dia mesti bersedia. Okey, konsep teori gesture ini juga telah menekankan mengenai aspek tingkah laku manusia pada masa sekarang serta telah diakui oleh kebanyakan cendekiawan di dalam pelbagai bidang. Maksudnya kat sini, teori gesture ni dia menekankan perkara yang sekarang, masa yang sekarang. Jadi ianya sangat disetujui oleh cendekiawan dalam banyak bidang dekat dunia ni. Di samping itu juga, Peirce juga merupakan tokoh utama di dalam memperkembangkan terapi gesture ini. Peirce juga telah dilahirkan di Berlin, Jerman pada tahun 1893 dan beliau merupakan bangsa Yahudi dari keluarga kelas pertengahan. Beliau adalah seorang kanak-kanak yang sangat, boleh dikatakan sangat lasak dan tidak menyenangkan hati orang tuanya. Malah beliau juga telah dianggap sebagai pencetus atau penyebab terhadap pelbagai masalah kepada keluarganya sendiri. Malah
pelopor ini juga pernah dibuang sekolah akibat daripada masalah disiplin. Peirce ni juga pernah gagal sebanyak 2 kali di dalam peperiksaan pada grade ketujuhnya. Akan tetapi, beliau bangkit dengan berusaha secara bersungguh-sungguh serta gigih. Lalu, menyebabkan beliau berjaya meneruskan pengajiannya sehinggalah beliau berjaya mendapatkan satu ijazah. Ijazah yang macam mana? Ijazah doktor perubatan di dalam bidang psikiatri pada tahun 1921. Nak dikatakan rezeki, pada tahun 1916, beliau telah diberi peluang dengan menyertai Angkatan Tentera Jerman. Seterusnya telah ditugaskan sebagai pelajar doktor perubatan pada waktu Perang Dunia Pertama. Seterusnya, setelah tamat Perang Dunia Pertama ni, Peirce ni telah mula bekerja dengan Kurt Goldstein di Goldstein Institute for Brain Damaged Soldiers di Frankfurt. Semasa di institusi tersebut, Peirce telah menyedari betapa pentingnya mengenai manusia yang dilihat secara keseluruhan serta bukannya pada bahagian-bahagian yang terpisah tadi tu. Kemudian Peirce ni sendiri telah berpindah ke Vienna untuk memulakan latihannya di dalam bidang psikoanalisis. Di Vienna, Peirce ni telah dianalisis oleh Wilhelm Reich, iaitu Wilhelm Reich ni merupakan seorang pakar psikoanalisis yang telah memulakan menganalisis kaedah pemahaman diri serta tentang perubatan personaliti dengan menganalisis setiap tubuh badan manusia yang telah dirawat. Peirce juga telah diselia oleh beberapa tokoh yang terkenal seperti terhadap pengamal terapi psikoanalitis seperti Karen Horney. Dengan ini, terapi gestur ini telah berjaya menekankan kesedaran kepada setiap individu mengenai prinsip di sini dan sekarang. Kaedah ini dapat mendorong serta memberikan perhatian yang khusus terhadap jenis-jenis tingkah laku yang telah tersekat perkembangannya serta bagaimana sesuatu tingkah laku itu telah menjadi yang sedemikian sehingga mengakibatkan organisme tidak boleh berfungsi secara berkesan pada masa sekarang. Baiklah, saya teruskan dengan matlamat teori. Matlamat teori terapi gestur ini ialah untuk mewujudkan kesadaran yang sangat tinggi di dalam setiap diri manusia itu sendiri. Malah untuk menyedarkan manusia mengenai realiti pada dunia hari ini yang bersifat di sini dan sekarang. Secara umum, matlamat teori gestur adalah yang pertama sekali untuk membantu manusia agar dapat menyedari malah merasai mengenai sesuatu perasaan serta pengalaman yang dilalui oleh diri masing-masing. Dengan cara menyedari serta merasai perasaan dan pengalamannya akan dapat membuatkan seseorang individu itu lebih berusaha demi mengubah personaliti atau tingkah laku terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, teori gestur ini akan menjadi sangat lengkap. Gestur secara keseluruhan lah maksud dia. Secara kesimpulannya, di dalam proses ini akan dapat melengkapkan perasaan-perasaan tersebut. Malah, setiap individu itu akan dapat berdepan dengan perasaan yang tidak lengkap seperti tekanan perasaan, sedih dan banyak lagi. Perasaan ini juga akan mula berubah apabila seseorang telah mengalami terapi ini secara bersungguh-sungguh. Baiklah, poin yang kedua adalah memberikan kesedaran terhadap individu yang sebenar di mana mereka mempunyai satu tanggungjawab yang tersendiri. Teori ini telah mencuba membentuk individu ataupun manusia supaya lebih berdikari, malah tidak perlu bergantung kepada mana-mana pihak atau mana-mana manusia yang lain, serta teori ini juga menyedarkan bahawa mereka mampu untuk melakukan apapun yang lebih mendatangkan kebaikan daripada apa yang mereka fikir dan disangka oleh diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah matlamat teori ini adalah agar dapat membantu setiap individu mengenali diri sendiri secara lebih mendalam,
tanpa memerlukan usaha untuk menyesuaikan diri dengan kawasan sekeliling. Yang keempat, akhir sekali, matlamat teori gestate ini adalah Peirce juga berpendapat bahawa setiap manusia sebenarnya mempunyai pelbagai potensi, akan tetapi disebabkan oleh pelbagai rintangan ataupun halangan, maka seseorang itu tidak dapat untuk menjalani kehidupannya dengan lebih sempurna dan teratur. Dengan adanya teori terapi gestate ini, maka ia akan dapat membantu setiap individu atau manusia supaya dapat merasai malah mengalami nikmat hidupnya dengan cara yang lebih sempurna terhadap dirinya sendiri. Assalamualaikum, saya Nuri Devana binti Zainuddin. Saya akan menerangkan mengenai proses dan juga teknik teori Gestalt. Okay, seperti yang kita semua sedia maklum, teori Gestalt ini dipelopori oleh beberapa pelopor, dan salah seorangnya adalah Frederick Peirce. Okay. Kat dalam teori Gestalt ni, seperti yang kita semua sedia maklum, salah satu matlamat yang dia tekankan dekat dalam teori ni adalah untuk mencapai kesedaran diri sepenuhnya. So, klien kena mencapai kesedaran diri ni terhadap diri dia sendiri, persekitaran dia, dan juga menerima diri dia seadanya untuk membina hubungan baik di antara orang lain lah dekat dalam persekitaran dia. Kalau kata dia tak boleh nak membina hubungan baik tu, dia akan menjadi satu masalah lah. Sebabnya dengan kita meningkatkan kesedaran diri ni, ia merupakan satu jalan pemulihan untuk klien tersebut, untuk meningkatkan keyakinan diri dia, untuk membuat perubahan personality terhadap diri dia. Contohnya sebelum ni sebelum ni dia seorang yang panas baran, tetapi once dia meluahkan segala benda-benda tu, mungkin dia akan berubah personality menjadi seorang yang tenang. Macam itulah contohnya. Okey, setelah klien tu mencapai kesedaran, akan wujud satu urusan yang belum selesai. So untuk menyelesaikan urusan yang tak selesai ni, klien kena luahkan apa yang dirasa selama hari ni. Contohnya kalau kata sebelum ni dia marah sangat-sangat dekat seseorang individu ni, so dia pun masuklah kaunseling kelompok kan, dia pun menceritakan masalah dia tu. Kadang-kadang urusan yang belum selesai ni terdiri daripada dendam, kemarahan terhadap seseorang tu lah. Okay, teori Gestalt ni juga akan membantu klien untuk memerhatikan proses kesedaran diri. So dengan cara tu dia orang akan lebih bertanggungjawab, memilih dan juga melihat perbezaan ketika membuat pilihan tersebut. Menurut pandangan existential dia, mengambil bahagian secara berterusan dalam proses mengenali diri tidak sepatutnya ada aktiviti yang statik, tetapi menggagap penemuan baru untuk kehidupan sebagai satu cabaran baru. Okay. Menurut Zinger pada tahun 1994, kalau kata macam proses teori Gestalt ni, dia sangat-sangat efektif. So klien akan menunjukkan perubahan yang positif lah, sepertinya boleh bergerak ke hadapan dengan menambahkan kesedaran pada diri sendiri. Okay, dan dia juga akan mempunyai pengalaman dengan melihat kepada rasa tanggungjawab terhadap orang lain, membangunkan kemahiran dan juga memperolehi nilai untuk memberi peluang kepada orang lain lah, supaya orang lain tu berasa puas dengan apa yang kita buat, peka terhadap sensitiviti orang lain, belajar menerima tanggungjawab dan juga menerima akibat daripada tindakan yang akan dilakukan. So kat situ memang kita akan menunjukkan klien tu akan lebih bertanggungjawab lah. Seterusnya, klien akan dapat maju dalam kehidupan dengan menerima sokongan daripada pihak luar di samping mendapat sokongan pihak dalaman. So kat dalam macam ni, kalau pihak dalaman tu mungkinlah ahli keluarga ke, ahli kelompok ke. So once dia nak berubah, so dia akan mendapat feedback yang positif lah daripada orang sekeliling. So the next one is, yang last kali dekat sini, kalau kita melalui proses ni, dia mampu mendapatkan pertolongan orang lain dan juga bersedia memberi pertolongan kepada orang lain. Okay, so dekat sini saya ada list, saya ada masukkan beberapa teknik yang
diaplikasikan dekat dalam teori Gestalt ni. Salah satunya adalah uji kaji. Uji kaji ni kita dapat membantu klien untuk mencapai kesedaran, memberi pengalaman kepada konflik dalaman, menyelesaikan ketidakseimbangan, bekerja melalui ketegasan yang bertahan sepenuhnya daripada urusan yang belum selesai. Maksudnya dekat sini klien dia akan jadi macam bahan eksperimen kepada kaunselor tersebut. Dia kena bukanlah jadi bahan macam kalau jadi macam bahan eksperimen sangat pun tak, cumanya klien dia kena kena meluahkan rasa dendam dia tu dekat kaunselor. Dia kena menceritakan apa yang dia rasa dendam sangat, dendam, rasa marah, rasa bimbang terhadap satu-satu isu tu kepada ahli kelompok dia. Okey, teknik yang kedua ialah latihan dialog dalaman. Okey, dekat sini kita ada dua, iaitu top dog dengan underdog. Okey, untuk pengetahuan, top dog ialah unsur yang menekankan kedudukan authoritarian, bermoral, kritikal, sering mengkritik dan menekankan apa yang patut dan harus dalam perhubungan sesi terapi. Manakala underdog pula unsur yang menjadi mangsa dalam sesuatu keadaan dan peranan yang tidak dimainkan. Okey, contohnya seperti bersikap defensif, selalu meminta maaf, tidak berdaya dan juga lemah. So dekat sini underdog dengan underdog ni dia akan bergaduh untuk bergaduh secara dalaman daripada diri klien tersebut untuk dia mencapai perubahan diri dia tu. Okey, yang ketiganya ialah berkeliling. Teknik berkeliling. Okey, teknik berkeliling ni dalam teori Gestalt ni dia akan minta klien untuk berkeliling dekat setiap ahli kelompok, berbincang, bercakap, meluahkan perasaan dekat setiap ahli kelompok. So latihan ni dia more kepada konfrontasi. Okey, klien akan cerita mengenai diri dia, mencuba tingkah laku yang baru. Contohnya sebelum ni dia seorang yang panas baran, so dia nak berubah kepada seorang yang tenang macam tu. So dengan cara ni dia diharapkan dengan mengambil tindakan sedemikian, klien tadi tu akan dapat bersedia untuk mengambil risiko, bersedia untuk mengubah diri dan juga berkembang ke arah yang lebih positif. Okey, seterusnya ialah teknik pembalikan. Okey, teknik ni sering kali kita menginspirasikan pembalikan bisikan diri, bisikan hati yang menjadi asas ataupun terpendam. So klien ni dia akan mengaku dia menderita dan terseksa sangat kerana kelakuan yang teruk dan rasa malu yang terdapat ke dalam diri ini agar dapat memainkan peranannya. So si kaunselor ni akan minta klien untuk berkeliling betul lah, kaunselor akan minta klien untuk berkeliling dekat setiap ahli kelompok tersebut dengan berbicara, meluahkan perasaan dekat semua ahli dalam ahli kelompok tersebut. Okey, pembalikan langsung ni pula dia kalau kata berlakunya dengan baik, klien akan segera memainkan peranan diri dengan lebih senang dan dapat mengaku dan menerima keburukannya sama dengan bahagian bawah dirinya yang baik. Okey, seterusnya ialah permainan raktai. Okay, menurut Peirce pada tahun 1969, pemikiran manusia ini merupakan satu pengulangan. Dalam fantasi seseorang itu, individu akan melakukan pengulangan peranan kerana menganggap masyarakat itu tak dapat nak melakukan dia. So dia rasa macam masyarakat itu mengharapkan klien tersebut untuk boleh buat. Dia rasa macam tu. So klien tu mungkinlah akan berasa bimbang sebab tak pasti tentang persepsi masyarakat terhadap diri dia. Okey, dalam keadaan ni dia macam berbeza sikit lah dekat dalam kelompok. Sebabnya klien akan bersedia berkongsi pengulangan dalam kelompok. Okey, melalui cara ni kesedaran kita akan meningkat melalui bersosial. Klien akan menjadi lebih sedar, dapat memenuhi harapan orang lain, diterima dan disukai oleh orang lain. Okey, teknik yang seterusnya adalah permainan melebih-lebihkan. Dia lebih kepada konsep meningkatkan kesedaran diri. Okey, melalui bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh kita, sikap badan kita dan juga mimik muka kita ni.
dia boleh memberi makna yang penting. Contohnya, klien diminta untuk mempamerkan gerakan badan dan mimik muka. So dia dengan cara itu dia akan mempercepatkan responsif lah pada tingkah laku. Okay, tapi kalau kata klien tu cakap kata kaki dia dua-dua getar, rasa macam shaking semacam kan. So kaunselor ni boleh minta klien untuk diri dan menggoyangkan badan dia. After dia dah buat semua tu, selepas dia buat semua tu, so klien tu kena terangkanlah apa maksud daripada segi badan dia tu. Contohnya kalau kata dia shaking setengah orang ni, dia akan berasa gementar. Bila dia rasa gementar tu, lemah je lutut dia. So di sebalik gementarnya tu, klien kena ceritakan apa maksud dia. Okay. Seterusnya adalah teknik dengan tetap dengan suatu perasaan. Okay. Teknik ni boleh kita gunakan kalau kata klien tu dia nak meluahkan perasaan yang menyakitkan hati ataupun dia nak melarikan diri daripada isu tersebut. So macam dengan cara ni, kaunselor ni menggalakkanlah klien untuk meluahkan perasaan menyakitkan hati dan terus mengalami ini. Dia macam kita berkongsi pengalaman kita. Contohnya kaunselor tu menceritakan pengalaman buruk dia lah, masa zaman remaja ke, zaman muda ke, kepada klien tersebut supaya klien tu bersedia dan juga rela hati untuk mencari isu ataupun jalan penyelesaian untuk isu tersebut lah. So last sekali ialah mimpi. Okay. First of all, kita kena tahu mimpi dalam teori Gestalt bukan macam kita dalam teori psikoanalisis. Kita tak mentafsir ataupun menganalisis, sebaliknya menghidupkan mimpi tersebut dalam kehidupan seseorang tu. Mimpi tu sedang berlaku dalam keadaan sekarang. Contohnya saya tengah bercakap sekarang ni. So mungkin dalam mimpi tu saya ceritakan dekat kaunselor tu, saya rasa saya macam bermimpi saya tengah bercakap dekat depan kelas. So kita mengaplikasikan mimpi tersebut dekat dalam ahli kelompok tersebut lah. Okay, sebabnya boleh dikatakan mimpi ni merupakan satu proyeksi diri. Okay, proyeksi diri ni kita gelarkan dia sebabnya setiap bahagian mimpi ada dia punya peranan masing-masing. Okay, dia berbeza. Okay, so dengan cara ni klien akan membuat senario tentang mempelbagaikan tentang kepelbagaian watak yang daripada mimpi tersebut, dan dia juga kena menceritakan apa yang mimpi tersebut supaya kita boleh bawa mimpi tersebut daripada alam mimpi ke alam realiti. Kita kena cari jalan penyelesaian untuk membantu klien tersebut. Okay? So, apa-apa nanti kita jumpa lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nama diberi Tun Ahmad Aiman bin Tun Ahmad Latfi, nombor metrik D183-11109 dari kumpulan G2. Saya akan membentangkan teori yang di mana dipilih oleh rakan kumpulan saya, iaitu teori Gestalt, membentangkan peranan kaunselor dan sebaliknya dituruti dengan klien. Terapi Gestalt menekankan hubungan yang asli atau tulen antara kaunselor dan klien. Kaunselor dan klien adalah rakan kongsi, tetapi klien yang merupakan individu bertanggungjawab untuk mengubah diri dengan menggunakan maklumat yang diperolehi semasa sesi. Klien itu merupakan individu yang perlu memberi kerjasama dengan kaunselor tersebut supaya dalam perjalanan menjalankan sesi antara kaunselor dan klien seiring dan membantu kaunselor untuk memperolehi maklumat apa yang disampaikan oleh klien itu. Itu yang dimaksudkan dengan klien itu sendiri yang bertanggungjawab untuk mengubah dirinya, dan seterusnya kaunselor pula sebagai individu yang menyedari dirinya akan dapat melihat emosi klien yang bercelaru melalui apa yang diluahkan oleh klien. Sebagai seorang kaunselor dapat meneliti ataupun melihat lebih dalam lagi secara meluas dengan dia menggunakan
segala kemahiran-kemahiran kaunseling, teori-teori kaunseling, watak ataupun peranan klien itu sendiri. Seterusnya, kaunselor tidak membuat apa-apa interpretasi, tetapi hanya memberi fokus dan maklumat yang menggalakkan pembentukan arif dalam diri klien itu. Interpretasi itu yang dimaksudkan tujuan dan apa sebenarnya matlamat sesuatu sesi. Malah di sini, penerangan di sini, kaunselor tidak akan menumpukan sepenuhnya yang itu dulu, tetapi dia akan menumpukan sepenuhnya dalam pembentukan arif dalam diri klien itu sendiri. Dan manakala pula ciri-ciri hubungan terapeutik kaunselor Gestalt dan kliennya menekankan konsep dialog yang dinyatakan oleh Yontef 1993. Gestalt menekankan 4 ciri dialog. Saya akan menerangkan 4 ciri yang dinyatakan oleh Yontef dalam menekankan 4 ciri dialog itu. Yang pertama adalah inclusion. Inclusion ini adalah sesuatu meletakkan diri sendiri untuk memahami orang lain tanpa menghukum atau membuat interpretasi macam yang saya katakan tadi terhadap apa yang didengar, kerana ini merupakan aplikasi kewujudan ataupun pengalaman seseorang dari perspektif individu. Dengan ini, tahap arif atau sedar diri klien dapat dipertingkatkan apabila kaunselor memahami klien melalui perspektif fenomenologi ini. Seterusnya pula adalah presence, iaitu kaunselor Gestalt meluahkan atau berkongsi apa yang diperhati dan dipahami bersama klien. Maknanya kaunselor itu melihat bukan semata-mata perkongsian pengalaman daripada kaunselor itu sendiri, tetapi berdasarkan perkongsian, berdasarkan refleksi yang dibuat oleh klien itu sendiri. Tujuannya untuk menggalakkan klien sentiasa sedar bahawa dan dirasai pada masa kini adalah penting untuk mencapai matlamat kaunseling itu. Yang seterusnya, yang ketiga, iaitu commitment to dialogue. Commitment to dialogue. Commitment to dialogue ini, kaunselor menjalankan sesinya dengan sepenuh hati. Maknanya seorang kaunselor ni yang boleh dikatakan ikhlas untuk menyampaikan sesuatu sesi itu dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa semangat untuk membantu seseorang klien, melahirkan perasaan dan keadaan selamat untuk klien. Tujuannya sebenarnya untuk menggalakkan proses perubahan dan pembangunan terhadap diri klien itu. Maknanya aura-aura positif yang patut dikeluarkan, yang patut dikongsikan oleh kaunselor. Semoga dengan aura positif yang baru tu dapat meningkatkan lagi keyakinan dalam diri oleh seseorang klien itu. Ciri yang keempat, dialogue is life. Dialogue is life, iaitu dialog ialah sesuatu yang dilakukan dan bukan setakat diperkatakan. Kaunselor juga boleh menggunakan eksperimen bagi menggalakkan perluahan ekspresif. Ekspresi ini mampu dapat melahirkanlah klien itu. Maksud ekspresi itu mampu melahirkan klien itu seperti kita menggunakan apa yang ada dalam diri klien itu dan apa yang cara yang mudah untuk membantu sesuatu sesi itu dengan menggunakan dialog Islam. Mungkin dengan cara perluahan ini, klien boleh menggunakan cara perluahan ini melalui tarian, nyanyian dan perkataan. Membantu seseorang kaunselor mendapatkan, meneroka lagi apa sebenarnya yang dialami oleh kliennya itu sendiri. Itu sahaja pembentangan yang dapat saya rumuskan, dan insya-Allah pembentangan ini akan disambung oleh rakan kumpulan saya, insya-Allah. Sekian, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi Aiman bin Jailani daripada kumpulan 2. Saya akan sambung apa yang kawan saya sampaikan sebentar tadi. Sekarang saya akan menyampaikan tentang aplikasi teori Gestalt dan sumbangan teori Gestalt. Saya akan menerangkan tentang aplikasi teori Gestalt terlebih dahulu. Terapi Gestalt boleh diterapkan dengan berbagai cara, baik dalam sesi kaunseling atau sesi kelompok, kaunseling individu menurut Gunando pendekatan 2012. Maksudnya terapi Gestalt ni boleh diaplikasikan dalam teori kaunseling atau teori individu, tidak kisah. Okey. Peirce menyatakan bahawa terapi Gestalt akan membantu proses pertumbuhan klien dan perkembangan potensi-potensi mereka yang berada dalam landasan yang betul. Menurut Peirce, usaha untuk mengalami dan merasai sepenuhnya satu pengalaman adalah tanggungjawab seseorang individu. Hanya individu itu sendiri yang boleh menyelesaikan masalahnya dengan berkesan. Maksudnya, Peirce menyatakan seseorang kaunselor hanya boleh membantu klien untuk
menentukan landasan yang betul, landasan yang baik. Satu pengalaman atau kesakitan atau apapun hanya boleh dirasai oleh seseorang klien, dan klien sahaja yang boleh menyelesaikan masalah tersebut. Sambungan, kaunselor hanya sekadar membantu klien supaya dapat mengalami sepenuhnya keadaan masa kini dengan mengajak menyedari langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyekat dirinya dari merasai dan mengalaminya. Dengan itu, klien harus berusaha mentafsirkan perasaan dan pengalamannya serta memberikan makna tertentu tentang apa yang dirasai dan dialami. Sama seperti tadi, sekadar sambungan, kaunselor hanya boleh membantu sedikit sahaja, tidak boleh membantu sepenuhnya. Bermain peranan penting adalah klien. Dia perlu menentukan hala tuju ke mana dia nak pergi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Okey, seterusnya, aplikasi teori Gestalt dalam kaunseling pelbagai budaya. Terapi Gestalt menggalakkan individu membuat pilihan sendiri, dan ini banyak memberi kesan kepada wanita yang takut membuat keputusan sendiri dalam setengah budaya. Yang kedua, teknik konfrontasi bagi setengah budaya adalah kurang sesuai. Hence 1987 menjelaskan aktiviti Gestalt amat membantu wanita untuk mempunyai kesedaran sebagai individu yang mempunyai willpower, terutama bila perkataan saya digunakan. Okey, saya akan terangkan tentang sumbangan teori Gestalt. Okey, saya akan terangkan tentang sumbangan teori Gestalt. Sumbangan teori Gestalt adalah untuk mendorong klien memberikan perhatian kepada kewujudan. Penekanan juga diberikan kepada konsep terhadap keseluruhan dan kesepaduan tingkah laku. Sehubungan dengan itu, pendekatan ini memperkenalkan gerak-geri dan bahasa tubuh badan sebagai salah satu sumber pengetahuan mengenal diri seseorang. Membolehkan individu mengalami dengan sebenar perasaan, bukan segala cakap mengenainya sahaja. Terapi ini mempunyai pelbagai teknik untuk mencapai matlamat bagi menambahkan kesedaran tentang diri individu. Terapi Gestalt menyediakan pelbagai cara yang mencabar klien. Ia tidak membenarkan klien berputus asa dan menjadikan ia alasan untuk tidak berubah. Klien diberikan banyak peluang untuk berubah. Di sini apa yang saya faham, teori Gestalt ini akan membuat seorang klien itu mencapai matlamat masalah tersebut. Teori Gestalt tidak akan melepaskan seseorang klien dengan masalah. Dia akan melepaskan klien jika seorang klien itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi bukan dengan membantu klien tersebut. Okay, seterusnya, sambungan. Terapi Gestalt mengkaji masa lampau individu dengan cara yang menarik serta mengiktiraf kepentingannya. Dengan cara ini, individu menjadi lebih sedar akan perasaannya dan berupaya untuk hidup dan mengatasi semua perasaannya lampau telah menghalang kemajuannya. Di sini teori Gestalt dapat mengembalikan masa lampau seorang klien itu, dan tidak kira buruk atau bagus. Jika masa lampau klien itu buruk, seseorang individu atau klien boleh mengatasi buruk itu. Saya akan sambung. Ia juga membantu dalam melahirkan perasaan marah melalui pelbagai teknik Gestalt dan membolehkan wanita menjadi lebih peka mengenai pemilihan hidup apabila mereka bergerak dari individu yang mempunyai personaliti yang terpisah kepada individu yang bersepadu. Jika seseorang individu tu dalam keadaan marah, individu atau klien itu perlu melihat persekitarannya. Adakah dia hidup dalam persekitaran yang baik atau buruk? Jika dia duduk dalam persekitaran yang baik, maka baiklah tingkah laku dan gerak-geri dia. Jika dia duduk dalam kalangan yang buruk, maka dia perlu keluar dari kalangan tersebut supaya dapat membantu dia menjadi lebih baik. Okey, itu saja daripada saya dari kumpulan 2. Terima kasih dan Assalamualaikum.